Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan PKPB, banyak kelonggaran telah diberi. Bagaimana kesannya pada kes COVID-19 setiap hari berikutnya? Okey, mula kita lihat statistik dunia. Setakat 10 hari bulan, dunia telah merekodkan 4.1 juta kes COVID-19 dengan 280,000 kematian. Mereka mencatat nombor 1 dengan 1.3 juta yang positif COVID-19 dengan 80,000 kematian. UK walaupun jatuh nombor 4 dengan 215,000 kes, tetapi dia dari segi kematian dia yang kedua, 31,000 setelah Amerika 80,000, diikuti oleh Itali 30,000 dan Spain 26,000. Kemudian Perancis 26,000 juga. Rusia telah naik, walaupun kematiannya hanya 1,800, tetapi kes positif di Rusia sudah hampir 200,000. Malaysia sudah berada pada tangga yang ke-51 dengan 6,000 lebih dan 108 kematian. Singapura sudah 22,000 dengan hanya 20,000 kematian. Ini aktif kes di Malaysia. Graf yang menunjukkan aktif kes di Malaysia. Ada kelainan anomali di sini ni apabila pelajar luar negara dibenarkan pulang pada akhir bulan April gitu, sebelum bermulanya sebab tu bermulanya PKP fasa keempat, menyebabkan adanya kalau tidak kita telah dalam rangka terus menurun, tetapi dia ada mendata kemudian baru nak menurun disebabkan oleh kembalinya pelajar-pelajar dari luar negara. Begitulah juga jumlah kes baru naik semula walaupun pada peringkat pada fasa ketiga PKP kita sudah dalam trend menurun, tapi naik semula kemudian menurun balik apabila pelajar luar negara kita benarkan pulang. Jadi maknanya ramai pelajar-pelajar yang berada di luar negara yang kita bawa kembali ke tanah air positif COVID-19. Ini kes baru setiap hari, graf kes baru setiap hari. Ini kita nampak di sini ni bila pelajar baru, pelajar luar negara dibenarkan pulang, kes baru bertambah. Macam inilah. Sepatutnya kita sudah di peringkat yang sini menurun ini, tetapi kita menaik semula baru menurun. Jadi kesan kenaikan ini adalah diakibatkan oleh salah satu daripadanya adalah disebabkan oleh kembalinya pelajar-pelajar luar negara dan pekerja-pekerja di luar negara, iaitu di Singapura, kembali ke tanah air, menyebabkan angka ni naik semula. Walaupun PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula pada 4 hari bulan Mei hari itu sudah bermula lebih kurang hampir seminggu, tapi kita belum nampak kesan nyata daripada situ. Mudah-mudahan kita semua mengikuti SOP yang ditetapkan, walaupun banyak kelonggaran telah diberi oleh pihak kerajaan, supaya kita dapat terus mengawal merebaknya COVID-19 ni. Ini pula adalah purata 3 hari berturut-turut confirm case setiap hari. Jadi kita dalam keadaan menurun jugalah. Ini kes aktif setakat 9 hari bulan. Ini setakat 9 hari bulan. Jadi kesan yang sudah kelihatan akibat kemasukan pelajar dan pekerja yang pulang dari luar negara. Ini yang kita dalam kotak merah ni. Kita yang pada fasa ketiga sebelum ni sudah dalam trend menurun, menurun cantik. Apabila kita mengizinkan pelajar daripada luar negara pulang dan pekerja yang berada di Singapura untuk pulang, maka kesannya kes aktif, maknanya mendatar.
maknanya bertambah kes lah. Itu yang menyebabkan agak terhenjut graf ni, menjadikan kita, kalau dulu kita targetkan kes aktif 1000 tu pada penghujung fasa keempat, tetapi nampak gayanya kita terpaksa lewat 2 minggu lah daripada tarikh hujung, ataupun kalau dalam keadaan biasa hujung fasa kelima, tapi sekarang ni fasa kelima diambil terus 4 minggu. Jadi pertengahan fasa kelima. Fasa kelima bermula daripada 13 hari bulan Mei sampai 9 hari bulan 6. 4 minggu. Ini kita berbanding kepada negara-negara ASEAN yang lain, 4 negara lain lah di ASEAN kan, Malaysia, Thailand yang paling bawah, Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura yang maknanya daily confirm case-nya tu tinggi lah. Tapi ni purata 3 hari berturut-turut lah. Ini kalau kita bandingkan bentuk, maknanya bentuk active case. Ini Malaysia punya yang tengah ni kan, kita sudah menurun tapi ada sikit mendatal dan kemudian menurun balik. Kalau yang itu terus menurun, ini cantik lah. Kalau kita tengok Thailand ini cantik, dia terus menurun, terus nak mendatar. Dan sekarang active case di Thailand hanya 160 saja, kita 1500. Filipin masih menaik. Active case dia masih 8000. Indonesia 10,000 lagi, masih menaik lagi 10,000 active case dia. Singapura 20,000 active case dia. Jadi ini kita berbanding. Jadi maknanya tu Thailand lebih baik daripada kita lah keadaannya. Maknanya dia sudah hampir kepada penyelesaian permasalahan lah. Kes aktifnya dah tinggal 160 saja. Ini pula kita banding dengan negara-negara yang awal, China, South Korea, Iran, Jepun. Macam China sekarang ni kan dah mendata, South Korea pun dah mendata habis kan. Iran walaupun dah menurun tapi naik semula ni, dan Iran sekarang yang aktif case-nya ada 14,000 lagi. China dah ke bawah daripada 150. South Korea 1000 case saja aktif case-nya, kita 1500. Jepun maknanya kita lebih baik daripada Jepun lah. Kalau nak dikira kan, dia masih ada 9,000 lagi, dan graf dia baru peringkat awal penurunan lah. Kita dah agak boleh tahan jugalah menurunnya kan. Kalau kita banding dengan negara-negara di Eropah, kita ni yang tengah ni kan, tengok Jerman lebih cantik daripada kita, tetapinya maknanya dia dah lama menurunnya active case dia tu. Kalau kita tengok dia punya recovery berbanding dengan kes barunya tu, recovery dah sentiasa je melebihi di atas daripada kes baru. Tapi di Jerman kes aktifnya masih 20,000. Kalau kita tengok ni Spain pun boleh tahan juga. Dia dah menurunnya dah agak lama juga, tapi kita lebih lama lah, lebih panjang lah dia punya penurunannya. Tapi di Spain masih 60,000 kes lagi, Turki 40,000 kes lagi, Itali 80,000 kes lagi. Jadi kalau kita banding dengan Eropah ni, kita jauh lebih baik lah keadaan dia. Jadi begitulah negara kita alhamdulillah berbanding dengan negara lain, kita buat bandingan. Jadi jika anda suka akan video ini, sila like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.